dah balik beli barang pun beli dalam keadaan malas nak pergi kedai, banyak-banyak kedai, beli satu kedai. So harga pun boleh tahan lah. Okay, kat sini saya beli spring 1500. Right, spring 1500. Pakai tepi dulu. Dia punya front pulley, okay, yang Taiwan punya, yang murah-murah je. Right, lepas tu saya beli bearing lah. Ni dia. Okay, ni bearing dalam. Wah, bearing batang ni lah. Okay, benda ni je saya beli. Oh, lupa satu lagi. Saya beli minyak dia, minyak grease dia. Okay, minyak grease ni ada dua, satu yang depan, satu yang belakang. Dia ada tulis lah kat sini secondary, yang ni primary. Primary ni bahagian depan, yang ni secondary di bahagian belakang. Bahagian belakang kita nak guna untuk kita punya CVT lah, seperti celah-celah kat sini kan. Semua kita nak guna yang secondary. Alright, jom kita buka dulu. Taiwan ni boleh lah pakai kan. Kalau kata nak beli dekat Shopee pun ada jual. Tapi dekat Shopee ni masalah dia, kekurangan satu je, lambat satu hal lah. Lepas tu kita nak tunggu kan, nak proses, nak buat ni rasa macam delay lah buat kerja. Saya beli kat kedai ni, kelebihan dia cepat, tapi harga mahal lah. Kita berasap je. Pulling dia datang sekali dengan bola dia, roller dia. Tadi saya ingat nak beli roller saja. Lepas tu dia cakap roller saja pun ada jual. Roller saja tak silap saya brand Umar. Dia nak bagi saya masa tu, saya ingat dalam 30 lebih ke 40, saya tak ingat lah. Kalau macam tu mahal pula kan. Jadi lebih baik saya ambil satu set macam ni, tapi brand biasa je lah. Jadi saya ambil biasa macam ni pun okey kan. Sebab saya punya puli, kalau korang tengok memang teruk lah. Macam saya terangkan tadi kan, dia dah makan kan. Macam sini dia belum makan lagi. Okay, kalau tengok puli yang baru beli dan puli yang dah makan, kat tepi kau boleh tengok. Orang kata apa, dah ada kesan dah makan kan. Macam ni dia masih sedikit sama lah. Tapi kat luar saya pakai yang asal lagi lah. Okay, untuk yang luar punya saya masih pakai yang asal. Ada juga kesan. Okay, tak apalah, nanti insyaAllah nanti kita akan beli sekali dengan kipas dia. Kita akan pasang balik lah. Tak ada masalah, benda senang nak buka. Yang nak buka masalahnya yang belakang je. Yang CVT belakang ni yang masalah nak buka. Okay, sekarang benda pun dah ada. Dah orang kata pun tak pakai kan. Kalau kau tengok kat sini semua tebal. Kalau kat sini kan semua nipis. Dalam ni pun dah V ni pun dah makan. So tukar je lah baru. Ok, ada setengah motor macam ni, saya nak tekan macam ni lah. Yang ni senang. Untuk roller ni dia ada dua bahagian tau. Satu bahagian yang penuh, satu lagi bahagian dia tepi sikit je. Ok, cara pemasangan roller yang betul, yang kecil ni, yang besar ni kan, yang kecil ni adalah di bahagian V. Macam tu. Right. Yang bahagian besar ni di bahagian dinding dia. Okey. So, korang kena ingat dudukan yang betul untuk pasang roller. Kalau tidak nanti dia akan makan. Sebab yang tepi ni kuat geseran dia. Yang ni dia V ni. Okey. Kalau pemasangan betul, insya-Allah roller korang tahan. Lepas tu pula saya nak beli getah ni tadi. Tapi getah ni dah datang satu set macam ni. So tak payah belilah. Dia datang set macam ni. So kita akan pasang je macam ni. Senang kan. Taiwan boleh lah pakai kan. Tak ada apa sangat dalam. Stiker pun tak bagi. Kotak jangan buang mata. Saya akan pasangkan kita punya bearing dulu. Benda yang susah benda yang senang tak apa. Benda yang susah ni kita akan pasang dulu. Seperti bearing, kita akan masukkan bearing kita ni dalam kita punya benda ni lah. Right. Kita punya CVT yang pertama kita akan masukkan bearing yang ni dulu. Ok, lepas tu baru kita masuk yang last bearing ni. Ok, macam biasa kita ketepikan semua barang dulu. Yang paling penting korang lapik dulu kain. Alright, sebelum pada tu saya nak pastikan benda ni dalam ni bersih dulu. Kita akan lap. Ok, kita akan lap kat dalam ni supaya bersih dulu. Sebab kita ada grease baru. Hari pun dah makin panas. Cara yang pertama, kita akan buka kita punya minyak grease. Minyak grease ni original, season gila. Dekat sini dia ada dua. Ini adalah untuk secondary bahagian belakang, dan ini untuk primary. Primary ni bahagian depan. So korang jangan silap. Sebab di bahagian belakang ni suhu dia lain. Memang akan panas gila-gila lah. Sebab dia geseran daripada bel lah. Lebih tahan yang belakang lah. Okay, secondary belakang ni kita buka dulu. Alright. Dan kita akan masukkan bahagian dalam ni. So kita akan ambil sikit, kita masuk di bahagian dalam.
Tak payah sayang pun, benda ni kena pakai habis. Okey, macam biasa kita ketepikan dulu barang-barang yang tak penting ni, letakkan dulu supaya tak ada masalah lain. Kita akan pasang dulu bearing di bahagian bawah sana lah. Dekat bearing ni kita boleh tengok kod dia sama dengan bearing yang asal. Okey, bearing asal dia macam ni. Okey, bearing yang ini yang saya beli ni lain. Kat sini kau boleh tengok bunyi. Kalau kau tengok kat sini, dia masih fit dan tak longgar. Kat sini memang dah bunyi. Untuk ketahanan dia lebih, kita masuk juga minyak grease dekat kita punya bearing. Alamak. Dia dah masuk. Pastikan dia rapat. Sekarang ni tak rapat lagi. Kita katuk dia dengan T boleh. Sekarang dah rapat. Kat sini kau boleh nampak lah antara dinding dia tu dengan bearing tu rapat. Kemudian kita akan masuk balik dia punya pin. Dia ada dua pengapit pin ni. Satu yang buka, saya punya yang buka. Right. Ada satu lagi pengapit pin yang tutup. Jadi kalau nak pakai juga yang ni, kita kena guna kedekat macam ni. Okey. Okey, sekarang dah pun masuk pin dia. Right. Kalau ada debu-debu tu buang dulu. Saya dah buat kerja katuk-katuk, takut dia turun minyak apa, dia turun dia punya debu kan. Untuk mengelakkan apa-apa berlaku, kita masukkan balik kita punya grease. Right, bearing kacang ni kita tengok dah letak grease. Okey, dah letak grease. Tapi untuk kepuasan kita punya barang ni, sebaiknya kita letak lagi grease. Okey, kita letak. Tak ada masalah pun grease banyak. Tak ada masalah. Ni kalau tengok dia masih fit berbanding dengan yang sebelum ni. Dia dah ada bunyi. Okey, kalau yang ni tak ada bunyi. Diam saja. Baik, kita masukkan minyak grease. Ini bahagian luar, ini bahagian dalam. Baik, untuk bagi senang masuk, letakkan minyak sikit. Apa benda bearing pun kalau letak minyak memang cepat masuk. Okey. Untuk mengelakkan bearing tu luka, kita katuk di bahagian ni. Tengok dia dah masuk. Kita katuk sampai dia rapat. Okey, dah proses katuk tu dah selesai. Agak lama lah juga kan, benda dah fit kan. Masuk grease lagi. Saya suka masuk grease ni. Kalau bab grease ni bagi dia rinci ni memang terbaik. Okey, seterusnya kita ketepikan dulu kita punya bearing asal ni. Kita akan masuk dia punya biji dia ni. Biji dia ni ada 3. Masukkan dia punya apa tu, benda ni. Okey, kita akan masukkan CVT dia ni ke dalam kita punya. Tapi sebelum tu kita nak pastikan dia ni ada minyak cukup. Okey, dia duduk macam ni. Alright, so kita kena pastikan minyak dia cukup, and then kita akan letakkan minyak dia kat dalam ni. Okey, kat dalam ni kita akan letakkan minyak. Kita akan masukkan dia punya barang ni dulu. Okey. Okey, masa inilah kita nak masukkan dia punya pin. Tapi sebelum tu korang tengok kat dia punya bibir dia ni. Okey, dekat dia punya bibir tepi ni. Kan, kalau korang pasang lah. Kalau makan tu memang kena tukar. Kalau kat sini dia tak ada makan lagi. Okey. Yang ni kadang-kadang ada di, saya tengok video dia modified supaya benda ni boleh buka lebih. Kan, dia buka macam ni. Right. So dia modified benda ni bagi buka lagi. Jadi dia lebih daripada buka macam tu. Saya pun tak tahu macam mana dia dipotong, dia lay macam ni. So benda ni akan buka lagi lah. Bila buka lagi padu dah motor. Jadi sekarang kita tak payah buka-buka, kita standard je. Okay, kita akan masukkan kita punya pin. Memang benda ni kena banjirkan grease. Tugas pin ni adalah untuk menghalang dia punya pembukaan dia maksimum. Dia macam tu lah. Okay. So dia menghalang lah daripada maksimum. Right. Okay, tak nak cakap banyak, kita akan masukkan grease. Dekat mana kita nak masukkan grease tu? Dekat bahagian tepi ni. Okay. Okey, bila dah penuh tu, kita orang akan tutup. Tapi pastikan jangan korang pegang minyak grease dalam ni pak. Ataupun korang kena lap dengan
air supaya dia tak ada spinning nanti. Baik, kita masukkan benda ni balik, rapatkan dia sikit je. Alright, benda pun dah rapat. Nanti saya akan macam ni lah. Okay. Kalau boleh dengar kat dalam meletup bunyi apa, bunyi minyak grease kan. Lantak je edit main kat dalam tu. Sekarang kita nak pasang kita punya spring. Spring dulu. Kalau korang tengok spring dia dengan dia punya spring asal dia ni agak macam lembut. Okay, yang lembut. Kalau kita tengok spring ni 1500 dia keras. Dua ni berbeza lah. Alright, kat mana kat bawah, kat mana kat atas tak apa, tak ada masalah. Mana atas mana bawah pun tak apa. Okay, tekan dia bagi dia masuk rapat. Alright, kemudian kita akan masukkan kita punya cover dia lah. Cover dia masuk dulu. So saya nak cuci dulu, lupa nak bagi tahu, saya belum cuci lagi. Alright. Okey, sekarang kita akan masukkan dia punya tapak dia ni, nak ikat ni. Dah basuh dah. Okey. Lepas tu kita kena pakai kaki lah. Duduk kaki saya. Okey. Benda pun dah siap. Penat ni buat kerja seorang. So kalau buat kerja dua orang tak apa. Orang tengok nak buka dia, oh my, kantan. Okey, benda ni pun dah selesai. Tak kat sini dulu. Sampah jangan buang mata. Grease ni pun kita akan pakai kejap lagi. Yang ni tak perlukan grease. Tempat yang kita perlu masuk grease adalah di bahagian ni. Okey, di sini tempat untuk kita masukkan grease. So korang kena masukkan grease di bahagian sini, iaitu grease yang primary tu. Okey, kita akan masukkan di bahagian yang kata apa, yang tempat nak tarik tu kan. Saya rasa boleh guna ni dekat motor-motor ni. Kita ambil dulu. Okey, dan kita akan masukkan kat dalam kita punya sana nanti. Alright, benda pun dah selesai. Okey, biasalah ada orang main drum sikit. Alright, jom kita pergi ke tempat seterusnya. Okey, sekarang kita akan masukkan minyak grease dulu kat kawasan ni lah. Yang dia ada lebih ni, masukkan kat sini. Tadi saya nak buka gearbox, jadi bila fikir-fikir balik, saya cuba dululah untuk buat kita punya CVT dulu bagi okey, tukar bearing kan. Mana tahu lepas pada kita tukar tu dia okey. Sebab saya pusing ni dia tak ada rasa, tak ada bunyi. Jadi kita akan pasangkan kita punya mangkuk ni dulu. Okey. Memang dia duduk rapat macam tu. Lepas tu kita boleh masukkan dia punya mangkuk lah. Right. Masukkan mangkuk dia. Dia kena masuk sampai kat gigi dia tu. Right. Sekarang dah pun dah masuk. Okey. Seterusnya kita akan ikatkan dulu nut dia ni untuk memudahkan kerja kita lah. Ikat dulu. Sepatutnya dia ada washer dia kat dalam, tapi washer dia dah tak ada. Ikat je macam ni. Kita ketat. Okey, jangan terlalu ketat lah sampai patah nanti. Baik, bila dah macam ni, kita akan masukkan batting dia nanti. Dan kita akan masukkan di macam ni kan, di bahagian dalam dekat gigi dia. Okey. Okey. Kita akan masukkan dia punya benda ni. Okey, masukkan dia punya pin. Jadi kita masukkan dia punya lock dia, washer dia, dan dia punya skru dia.
Kena saya punya box 17. Nanti kita kuncikan je. Okay, benda pun projek pun dah siap. Sekarang kita akan cuba start lah, tengok macam mana keadaan dia. Kita tengok dia punya hasil bunyi tu dah tak ada. Kita tengok dia. Dia dah pegang ni. Okay, dah tak ada bunyi dah. Dah tak macam sebelum ni video kan. Dia ada bunyi kasar je, tak ada. Tengok, dia dah smooth. Kerja-kerja pun dah siap. Jangan lupa kita pasangkan minyak grease kita dekat tepi ni. Sebab tepi ni dia ada satu lagi bearing dekat kita punya crankcase supaya dia lebih senyap. Okey, kerja pemasangan kita punya bearing pun dah selesai. Kat kita punya betting pun dah okey kan. Ini kali pertama saya buat benda ni. Okey, alhamdulillah lah. Stand saya tak buka, saya cuma longgarkan, saya jatuhkan kat sini. Okey, saya nak pasang crankcase. So kita akan test lah sama ada bunyi atau tidak. Tadi saya dah test kan, agak kurang bunyi. Sekarang spring pun dah tukar. Roller masih roller standard. Kalau rasa tak okey, nanti roller saya akan tukar. Roller ni dia ada banyak cerita juga. Nanti saya akan ceritakan apa itu roller. Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton daripada awal sampai habis saya pasang. Saya ingatkan benda ni dalam gearbox. Rupanya benda ni cuma bearing ni je. Okey, sekarang dah tak ada dah. Dah senyap. Terima kasih lah kerana menonton selama ni. Saya pun dah letih sampai petang dah, pergi beli barang lah apa semua kan. Saya nak pasang balik crankcase apa semua. And then saya nak pergi test tengok sama ada okey ke tak okey ke. Banyak lagi benda saya nak kena buat motor ni. Kemungkinan saya akan buka head block ke, tengoklah keadaan. Kalau saya rajin kan, saya akan buat lebih, orang kata pun nak lebih pick up je. Motor ni nak main touring, main jauh, saya rasa macam tak sesuai. Untuk main pick up je, sedok, seronok sikit. Okay, betting pun masih okey lagi. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng kat bawah. Dan selamat Hari Raya Lacor. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom.